Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sekarang sudah sampai ke penghujungnya. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Begitu juga dengan kehidupan kita. Sampai masanya kita akan menemui saat-saat kematian. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Taha ayat 135 ada dinyatakan, katakanlah wahai Muhammad, tiap-tiap seorang di antara kita sedang menunggu, maka tunggulah kamu. Kemudian kamu akan mengetahui kelak siapakah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus dan juga siapa yang mendapat petunjuk. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Sama ada ini berada pada landasan yang betul yang membawa kita kepada beramal ibadat, menyembah dan beramal ibadat kepada Allah SWT. Kita ditimpa ujian, kita sedang menghadapi ujian dan kita sedang menunggu keputusan daripada Allah SWT. Apabila kita lulus ujian kita, lulus dengan cemerlang, kita akan masuk syurga tanpa dihisap. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, kita minta dengan Allah, kita nak masuk syurga tanpa dihisap. Kita nak anak-anak kita, kita nak isteri kita, kita nak kaum keluarga kita, kita nak rakan-rakan kita masuk syurga tanpa dihisap. Kalau kita gagal, ya Allah Subhanallah, kalau kita melakukan syirik, menduakan Allah, tidak minta ampun daripada Allah, maka tempat kita di neraka Jahannam. Itulah satu-satu je dosa yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam segmen yang sebelum ini dinyatakan bagaimana hendak menghadapi ujian. Surah Al-Baqarah ayat 45 menyatakan bahawa hendaklah engkau sabar dan solat. Tetapi sesungguhnya solat itu sangat sukar kecuali mereka yang khusyuk. Bagaimana kita nak khusyuk? Ini isunya. Berapa ramai di antara kita yang sembahyang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedang-sedang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah baca ke Fatihah? Dah baca ke Qul Huwallah? Surah, dah baca ke? Ya Allah, kadang-kadang kita lupa apa yang kita baca. Allahu Akbar. Bagaimana nak khusyuk? Tuan-tuan dan puan-puan, saya banyak baca buku tentang bagaimana khusyuk dalam solat. Tetapi kebanyakannya menceritakan tentang secondary ataupun di tahap yang kedua. Tahap yang keduanya macam mana? Saya bagi contoh. Ada orang berkata, untuk membantu kita solat khusyuk, kita kena memahami apa yang kita baca. Jadi kalau kita tak faham, bermakna kita tak boleh khusyuk. Allahu Akbar. Ramailah orang tak khusyuk. Berapa ramai yang kerti bahasa Arab? Berapa ramai orang belajar? Dan tuan-tuan, pernah tak kita rasa khusyuk bila kita mendengar orang membaca ayat-ayat Quran, sedangkan kita tak faham? Saya pernah menangis apabila saya membaca surah Ar-Rahman. Saya tak faham apa maknanya, tetapi saya menangis. Saya pernah rasa sebab saya rasa dengar betul-betul bila ada imam yang membacanya dengan penuh semangat. Kita rasa sampai ke hati kita. Bermakna tak faham makna tetapi boleh jadi khusyuk. Jadi ini bukan faktor yang penting. Maksudnya bukan faktor yang terpakai pada semua orang. Kalau orang ini faham makna apa yang kita baca, dia mungkin juga tidak khusyuk. Mungkin dia akan khusyuk. Yang kedua, dinyatakan untuk khusyuk kita perlu tempat yang kondusif untuk solat. Ini dinyatakan. Dan saya pernah berpengalaman di solat di sebuah masjid di Brunei. Allahu Akbar. Masjidnya airconnya 24 jam. Sejuknya sampai ke Permaidan ni. Saya rasa sangat selesa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa seolah-olah kita berada di situ berseorangan. Tetapi bila keluar daripada masjid, mak saya berkata, "Man, Allah, mak tak boleh semaya kat sini." "Kenapa, mak?" "Sejuk sangat, menggigil, mak." "Ya Allah, masjid yang sama, waktu solat yang sama, kapet yang sama, suasana yang sama, seorang boleh khusyuk, seorang tak boleh khusyuk." Bermakna ia bukan faktor mutlak kondusif. Jadi dalam hidup kita ni, kita nak kena cari apa benda faktor yang boleh menyebabkan kita khusyuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya Allah, kalau tanya saya, pernah tak pernah khusyuk? Okey, boleh. Bila? Yang paling khusyuk sekali, ketika saya nak pergi menunaikan fardu haji. Setahun saya bangun malam, saya solat minta dengan Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni bodoh, ya Allah, aku ni fakir, ya Allah, aku ni tak ada ilmu, ya Allah, aku nak pergi menunaikan fardu haji ini semata-mata kerana-Mu, ya Allah, semata-mata kerana-Mu. Ya Allah." Bangun solat saja, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, meleleh air mata. Pasal apa? Sebab saya tahu saya seorang manusia jahil, saya bergantung kepada Allah SWT. Hanya Allah saja yang dapat membantu saya. Saya takut Allah tak terima saya nak pada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah difitnah orang, saya pernah dihantar
dinyatakan kepada di surat layar, dinyatakan bahawa saya duduk berceramah berkata-kata, menceritakan tentang soal politik dan sebagainya. Saya tak pernah. Saya rasa sedih sangat, saya rasa kecewa sangat. Tetapi kepada siapa saya nak mengadu? Ya Allah, saya bangun tengah malam, saya cerita dengan Allah, saya solat pada Allah SWT, saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni difitnah, ya Allah, kau bantu aku, ya Allah, aku tak tahu macam mana aku nak buat, ya Allah. Dan saya rasa sangat khusyuk. Saya khusyuk bila? Ketika saya pergi menunaikan pada haji, berada di Mekah, berada di Madinah, ya Allah, dengar tu imam membacanya, boleh menitiskan air mata. Kenapa? Karena pada ketika itu saya bergantung kepada Allah. Bila kita bergantung kepada Allah, bila kita ditimpa ujian kedukaan, kalau masa kita suka, ada kita bergantung kepada Allah. Kalau kita kaya, ada kita bergantung kepada Allah. Kalau kita tidak memerlukan daripada Allah, maka adakah kita akan khusyuk pada sembahyang? Bila kita solat? Tidak. Jadi Allah kata pada kita, dia kata, kau ni, aku bagi kesusahan ni dalam setahun sekali ataupun 2 kali sahaja. Yang lain tu kegembiraan. Kalau sekali ataupun 2 kali dalam setahun, bermakna kita khusyuk sekali ataupun 2 kali pada masa kita ditimpa ujian kedukaan. Selebihnya adalah ujian kegembiraan. Masa kita gembira, kita sentiasa tak ingat. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham satu perkara, bahawa kehidupan kita ini sama ada duka ataupun suka merupakan ujian. Kalau kita mendapat anak, misalnya kata, ya Allah, kita janganlah gembira sangat. Kita kena ingat bahawa Allah, anak ini merupakan ujian. Kita kena fikir, ya Allah, anak aku ni biarlah anak yang jadi anak yang soleh dan solehah, yang nak menutup aurat, yang tahu menghormati ibu bapanya, yang tahu menghormati orang tua, yang tahu, yang berilmu, yang nak menjalankan amal ibadat, yang mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir macam itu, kita takut. Bila kita takut, bila kita solat, kita minta dengan Allah supaya Allah bagi apa yang kita nak ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada kekayaan, ya Allah, dengan kekayaan tersebut kita gembira. Betul, kita gembira sampai kita melupakan Allah SWT. Dengan kekayaan inilah yang perlu kita minta kepada Allah. Ya Allah, Tuanku, terima kasih, ya Allah, aku ni banyak, ya Allah, aku ni terima kekayaan nikmat daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah aku supaya aku ni boleh bersedekah, ya Allah. Boleh aku, ya Allah, boleh aku membayar zakat, ya Allah. Jangan aku tinggal sembahyang, ya Allah. Inilah faktor yang paling penting, iaitu pergantungan kepada Allah SWT. Sesiapa yang tidak bergantung kepada Allah, yang rasa diri dia hebat, yang rasa dia ni berkuasa, yang rasa dia ni sangat-sangat hebat, sehingga tidak takut dan gentar kepada Allah, mereka tidak akan khusyuk dalam solat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf sepanjang saya bercakap di khalayak. Kalau ada salah silap saya, ada kesilapan saya, kalau ada unsur-unsur riak, takbur, sombong dan angkuh, tidak berniat begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap yang menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu, kesemua sekali bertemu di syurga Firdaus, syurga yang paling istimewa, dan mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Allah, kami datang memenuhi